Dan adakah bagaimana kita nak fahami dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Dalam ketika mana Jabir bin Abdullah menyatakan dalam satu riwayat Imam Muslim. Jadi mungkin Sahibul Samahah dapat memberi penerangan kepada kita dan insya-Allah kita dapat mengambil manfaatnya. Falyatafaddal. Jampi ni orang Melayu dia dengan jampi banyak kan. Dan bukan saja orang Melayu, sebenarnya orang Arab pun jampi. Boleh kata kebanyakan kaum memang ada jampi. Jampi ni dia masuk wiqayah ataupun himayah, pelindungan. Tapi dia lah masuk konteks ni, dia maksud ta'wiz, dia maksud kita minta lindung daripada syaitan ataupun penyakit. Dia bermaksud tahsin, minta lindung daripada penyakit, gangguan dan seumpamanya. Itu asalnya. Dalam agama dia i'tiraf tak jampi. Agama i'tiraf jampi. Agama i'tiraf jampi. Kerana jampi termasuk sebahagian daripada doa. Nabi SAW dia jampi. Jibril ajak Nabi jampi. Bismillahi arqiq wallahu yashfiq min kulli da'in ataupun min kulli syarrin yu'dhik. Dengan nama Allah aku menjampi engkau, dan Allah yang menyembuhkan daripada min kulli da'in yu'dhik wa min kulli nafsin aw 'ainin hasid, daripada apa-apa dari nyawa ataupun ain yang hasad. Nabi jampi. Dan dia nafas, dia tiup bila dia jampi. Itu arqiq, yakni dia jampi. Dia jampi. Orang-orang Arab jahiliyah, depa sebelum Nabi mai pun depa dah jampi. Depa dah jampi. Cuma jampi depa ni ada jampi yang betul, ada jampi yang menggunakan perantaraan syaitan dan seumpamanya. Kalau kita baca dalam sejarah, Nabi SAW ketika berdakwah, orang tuduh Nabi dengan banyak tuduhan. Apa orang tuduh Nabi? Antara yang orang tuduh Nabi apa dah? Majnun. Nabi ni gila. Biasalah dalam dakwah ni, siapa yang nak dakwah tak mau orang tuduh, tak payah dakwah. Bukan saja pendakwah, penyanyi pun orang tuduh, padahal dia menyanyi, dia tak ceramah pun. Tapi kita mesti pastikan kita berada di atas landasan yang betul. Tuduh gila. Dalam masyarakat Arab ada satu orang nama dia Dhimad Al-Azdi. Ini dalam riwayat Sahih Muslim. Dia daripada Azdi Shanu'ah, yakni daripada kabilah Adi Shanu'ah. Dia ni kaki jampi. Dia ni yarqi minar rih. Dia jampi daripada orang kena penyakit gila ke hantu ke, dia jampi. Bila dia dengar orang duk kata Nabi ni gila, dia kata, kalau aku jumpa lelaki ni, yakni Nabi, dalam sebagian riwayat kata Nabi kenal dia sejak jahiliah lagi, fala'allallah yashfiyahu ala yadai, boleh mudah-mudahan Tuhan sembuhkan dia dengan tangan aku. Dia tu harap. Jadi dia jujur, dia pi offer Nabi nak jampi. Dia kata, ya Muhammad, inni arqi min hadhir rih wa anna Allah yashfi ala yadayya man sya'. Aku ni jampi dengan penyakit-penyakit ni, dan Allah telah menyembuhkan dengan tangan aku ni siapa saja yang Allah mau. Fahallaka, mau tak aku jampi kau? Dia tanya nak jampi Nabi. Dia ingat Nabi kena. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuan-tuan aja dengar tak yang ni? Kan kalau saya kuliah kan, dia dengar heran. Dia kata a'id kalimatika haula. Ulang sekali lagi. Apa maksud? Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu, kita memujinya dan kita memohon pertolongan daripadanya. Man yahdihillahu fala mudhillalah, siapa yang Allah bagi petunjuk kepadanya, tidak ada siapa yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, siapa yang Allah sesatkan dia, tidak ada siapa pun yang dapat menjadi petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu tuan-tuan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia kata ulang sekali lagi. Dia tak bermoh lah. A'id kalimatika haula. Ulang lagi dia tu. Nabi ulang 3 kali kata. Dia kata laqad sami'tu qaulal kahana wa qaulal sahara wa qaulal syu'ara ma sami'tu mithla kalimatika haula wallahi innaha qad balagat na'usal bahr had yadaka ubayyu'ka 'alal islam. Kata dia, aku ni dengar habis dah kalimah tukang-tukang sihir ni, tukang-tukang jampi ni, tukang-tukang tenung ni. Aku dah dengar habis dah kalimah tukang sihir. Aku dah dengar habis dah jampi-jampi kalimat para penyair. Yang ni jampi tukang sihir semua aku dengar. Tak pernah aku dengar macam ni yang hang baca tadi. Qad balagna na'usal bahr. Ni ahli hadis kena cari makna na'usal bahr di dalam gharibul hadis. Telah capai kalimat engkau ni bahasa lama Arab. Telah kalimat engkau ni telah sampai ke dasar laut tu. Betul-betul mendalam yang ni. Dia kata, bagi tangan kau, aku masuk Islam. Dia masuk Islam. Kena dengar tu, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Yang ni dinamakan dengan khutbatul hajah. Maksudnya, saya bukan nak cerita pasal khutbatul hajah, saya nak cerita pasal tukang jampi. Dia ni tukang jampi. Tapi dia dengar apa yang Nabi SAW bagi tahu, dia masuk Islam. Dhimad al-Azdi, dia masuk Islam. Satu lagi ada Dhiman bin Tha'labah. Dhimam, yang ni bidal dengan dal, satu Dhimam mim, yang tu masuk Islam lewat lebih kurang tahun 8 Hijrah. Yang ni masuk Islam masa pangkat Mekah. Apa yang saya nak ceritanya ialah jampi ada dalam masyarakat Arab. Bila sahabat-sahabat masuk Islam, mereka masih ada jampi. Dalam hadis Muslim, Nabi kata, mereka tanya Rasulullah, kita dulu jahiliah duk jampi, bolehkah kita duk jampi ni? Nabi kata, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim as-Sahih. Bentangkan kepada kamu jampi kamu, tak apa dengan jampi selagi mana tak ada syirik. Maksudnya jampi jahiliah pun boleh, selagi mana tak ada syirik. Selagi mana jampi itu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh. Mungkin jangan minta kat jin lah. Hatta kalau dia panggil kan, wahai jin tanah, engkau juga hamba Allah Taala, taatlah pada Allah, jangan gangguku. Dia tak minta kat jin. Contohlah, jangan, ni bukan jampi, contoh. Tapi kalau dia panggil besi bagi kekuatan, dia panggil besi bagi kuat, dia tak boleh lah. Maka jampi yang pertama, manusia jampi dengan ayat Al-Quran. Itu jampi.
Manusia juga mungkin boleh jampi, kita juga boleh jampi dengan Quran banyaklah. Kita baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, kan? Itu kita sebut dalam Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Apa maksud? Daripada kejahatan nafas, tukang-tukang jampi tiup, tukang-tukang sihir yang jampi pada uqad, kepada simpulan-simpulan. Kita tengok orang buat simpul tu, Quran bagi tahu tu, memang dia jampi di situ. Min syarrin naffatsati fil uqad. Itu perangai mereka. Dan sihir tu memberi kesan kepada manusia. Jadi kita boleh jampi baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas, ayat kursi, apa saja kita boleh jampi yang bersesuaian. Walaupun mungkin sebahagian tu tak ada pula hadis Nabi jampi macam tu, tapi kalau ayat Quran kita boleh jampi, boleh baca dan boleh tiup. Ataupun kita boleh guna yang warid di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya sahabat sakit, dalam hadis Uthman bin Abil As, dia sakit, hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Dha' yadaka fil ladzi ta'allama min jasadik. Faqul bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir." Dan sebagian riwayat, "A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir." Dia sakit, Nabi kata, tak tangan kau tempat yang kau sakit. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Sebagai riwayat, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Senang lah, pendek lah. Pergi cari sendiri, tak payah ambil mengkerah. Ada dalam hadis sunnah Nabi, ada dalam Sahih Muslim, dan riwayat Ibn Hibban. Kok main bawa ayam kuning ke apa baru boleh jadi, tak ada. Nabi abang balik buat. Tempat sakit tu pegang bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku minta pertolongan dengan bismillah, bismillah. Aku minta perlindungan dengan Allah, dan juga dengan keagungan Allah dan kudratnya daripada apa yang aku dapati dan aku bimbang. Letak tempat sakit dah. Itu Nabi ajar. Ada kaedah dah. Maksud tak tangan, bukan angkat, letak tangan di tempat sakit. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan banyak riwayat-riwayat yang lain yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Jadi artinya kalau kita baca yang lain pun, misalnya kita sakit, kita rasa syaitan ke apa, kita pegang kepala anak kita, kita baca qul a'udzu birabbil falaq ke qul a'udzu birabbin nas, boleh tak? Boleh. Memang ada contoh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pegang. Cuma Nabi bagi tahu bacaan apa. Itu tidaklah menafikan untuk juga kita membaca doa-doa yang lain. Selagi mana kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga, kita tak guna Al-Quran, tapi kita guna lafaz-lafaz yang lain yang terbukti mustajab, tapi semua lafaz tu minta pada Allah belaka. Oh, ya. Wahai Allah yang maha agung, yang apa, tak ada lah hadis, tapi makna dia minta ke Allah Ta'ala, bukan minta kat jin tanah ke apa. Boleh. Kalau kita tengok orang petua kat kita jampi, boleh. Yang berikutnya ialah jampi kita tu, kita faham apa yang kita baca tu. Aku pergi petua jampi sikit, makna aku tak tahu, hang baca, tapi setakat duk baca ni jadi. Dia tak boleh, sebab kita tak boleh minta baca yang kita tak tahu. Kerana dibimbangi kita bahasrat lain, kita memanggil syaitan ataupun jin. Yang berikutnya ialah mestilah kita yakin bahawasanya yang menyembuhkan Allah ialah Allah Ta'ala. Setengah orang baca, dia duk ingat kalimat tu yang kuat. Allah yang menyembuhkan, dengan rangkap kalimat tu dengan izin Allah. Kan? Sebab tu Nabi bismillah, bismillah ya arqiq wallahu yashfiq.
Dengan nama Allah aku menjampi, Allah yang menyembuhkan. Nabi sebut. Dalam riwayat lain, Allahumma rabban nas idhabil ba's, mudhibil ba's, ishfi anta syafi, la shifaan illa anta, sebenarnya la shifaan illa shifauk, shifa'u la yughadiru saqama. Hadis. Wahai Tuhan, Allahumma rabban nas mudhibal ba's, ya Allah Tuhan manusia yang menghilangkan sakit, ishfi anta syafi, sembuhkanlah, engkau lah penyembuh. Banyak tuan-tuan. Tadi hadis yang Ustaz Khidir baca, hadis Jabir kan, Nabi kata man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang mampu untuk memanfaatkan saudaranya, maka dia manfaat. Maksudnya ada orang, dia orang kata, bahasa Melayu kita kata lah, masin dia jampi. Bukan kerana dia makan garam banyak, tapi maksudnya mustajab dia. Ada orang Allah jadikan dia jampi mustajab. Mungkin ada amalan dia apa, kalau Allah suka dia, mustajab. Dia kalau jampi mustajab. Nabi kata siapa yang suka, siapa yang mampu untuk memanfaatkan saudaranya dengan ni bab jampi. Sebab itu di dalam Sahih Muslim dengan tabwib Imam An-Nawawi, dia letakkan dalam Kitabus Salam dalam bab ruqah. Maksudnya siapa yang boleh jampi, kalau kita ni duk rasa kita orang sakit, kita baca Fatihah tiup tu sembuh. Mau kat kita. Kita buat. Jadi kalau orang minta tolong dapat pahala. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia cerita tentang diri dia. Dia duduk di Mekah punya lama, masa dia ni satu masa, macam-macam orang sakit, semuanya dia berubat dengan Fatihah. Nabi Fatihah syifa. Nabi kata Fatihah syifa. Orang main dia baca Fatihah, Tuhan mustajab. Ada orang Tuhan mustajab. Ni tok imam, orang duk sembahyang, orang ahli solat subuh, ada solat malam, masya-Allah mustajab. Mudah-mudahan anak cucu kita sakit, kita baca, terus duk cari bomo. Kerana kita sendiri boleh. Bila kita semua baca, dan kita kalau tak ataupun kita tahu orang yang baik, bila dia baca selalu mustajab, kita cari kat dia. Tak adalah orang lain ambil kesempatan. So kita sendiri benda tu boleh buat dengan diri kita sendiri. Hatta panjang saya jawab, tak apa, saya jawab sikit. Hatta walaupun sama ada satu orang tu baca dan ditiup terus kepada orang yang sakit, ataupun dipegang tempat yang sakit, ataupun ditiup pada minyak, ditiup pada air, kesemuanya termasuk di dalam jampi. Selagi yang diminta Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh. Kadang-kadang ini bukan adalah hadis tiup dalam minyak apa, tapi saya buat contoh mudah. Kita ayat kursi baca, hafal, betul tak? Qul a'udzu birabbil falaq, hafal. Qul a'udzu birabbin nas, hafal. Setakat nak baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kita ingat. Baca, kita tiup di minyak ataupun kita tiup di orang yang sakit, orang kata kena gangguan syaitan ke apa, tiup di minyak dan tiup di orang sakit, mudah-mudahan dia sembuh. Tak payah pergi cari ni nak minta Ustaz minyak apa? Okay? Minyak apa? Bukan minyak mengasih. Budak-budak kaya panggil minyak apa? Minyak celak. Minta nak cari minyak celak. Pasal dia bubuh kat ni kan. Tak apa. Dia boleh sendiri boleh buat. Wallahualam. Ni tak payah ambil pengeras. Boleh amalkan. Ada dalam sunnah. Sebahagian tu pengalaman yang berdasarkan juga kepada nas-nas umum dalam masalah ni.